Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa idza balagha as-sabiyyu aw tahuratil haidu awin nufasa'u aw afaqal majnun qabla khurujil waqti biqadri takbiratin wajaba qada'u tilka as-salah wa yajibu aidan qada'ul fardi alladhi qablaha idza kana zuhran aw maghriba wa idza dakhala al-waqtu wa madha qadru ma yu'adda fihi al-fardu thumma hadatil mar'atu aw nufisat aw junna qabla as-salah wajaba qada'u tilka as-salah wa yajibu 'ala al-aba' wal ummahat wa sayyidil abid ta'limu auladihim as-sighar wa abidihim ma yajibu alaihim ba'da bulughihim min at-taharati was-salati was-siyami wa ghairi dhalika wa yu'arrifuhum tahrim az-zina wal-liwat was-sariqah wa syurbil khamri wal-muskir wa tahrim al-kadhib wa qalilihi wa kathirih wal ghibati wan namimati wa shibhi dhalik wa yu'allimuhum annahum bil bulugh yadkhuluna fit taklif wa yu'arrafu as-sabi alamatil bulugh annaha bi 15 sanatan aw bil ihtilam aw bil haid fil mar'ah wa ujratu man yu'allimuhu hadha fi malihi fa illam yakun lahu malun fa ala man tajibu alaihi nafaqatuh. Baik, sambung perbincangan muka surat 184 pada apa ni kata musannif wa idza balaghas sabi aw tahuratil haidu awin nufasa aw afaqal majnun apabila budak-budak baligh budak-budak atau suci perempuan haid atau perempuan yang bernifas au afaqal majnun atau kita kata sedar ataupun sembuhlah orang gila qabla khurujil waqti sebelum keluar waktu solat biqadri takbirah sebelum keluar waktu solat kadar sebelum keluar waktu solat dengan kadar takbirah. Maksudnya sebelum keluar waktu solat masa yang ada cukup untuk kita takbiratul ihram. Kadar masa tu cukup untuk kita takbiratul ihram. Wajib qada'u tilka salah. Wajib qada' solat tersebut. Okey, sini dia nak bincangkan masalah apa? Jadi nak bincangkan satu masalah yang disebut sebagai masalah zawalil mani'. Kan dia buat tajuk tu masalah zawalil mani'. Nanti kat depan nanti dia akan bincangkan pula satu lagi masalah yang disebut sebagai masalah turuwil mani'. Masalah zawal mani' maksudnya masalah hilang mani'. Masalah turu al mani', masalah datang mani'. Ada dua masalah lah. Masalah datang mani' dengan masalah hilang mani'. Yang dimaksudkan dengan mani' tu apa? Mani' ni maksudnya penghalang ataupun yang menghalang. Maksud yang menghalang kat sini perkara-perkara yang menghalang daripada wajib solat. Okey, jadi sebelum ni kita mengaji syarat-syarat wajib solat. Jadi lawan bagi syarat-syarat wajib solat, itulah yang dinamakan sebagai mani'. Lawan bagi syarat-syarat wajib solat, itulah apa ni yang kita katakan sebagai mani'. Jadi sebelum ni kita mengaji syarat wajib solat orang tu adalah baligh. Syarat wajib solat bulugh.
kan, sampai umur. Jadi budak-budak tak wajib lagi solat. Tapi masalah dia, budak-budak ni dia tak solat, lepas tu dia balik dalam waktu sebelum waktu tu habis. Sebelum waktu tu habis, ada kadar masa yang cukup takbiratul ihram, budak ni balik. Budak ni balik. Atau masalah perempuan haid. Jadi perempuan haid ni tak boleh solat, kan, sebab syarat solat ni suci. Suci daripada haid, suci daripada nifas. Jadi orang perempuan ni dalam waktu, kita katalah waktu zuhur, dia pun tak semayang lah, macam biasalah, kan, sebab dia haid ataupun nifas. Kemudian di akhir waktu ada masa sikit lagi, dan masa tersebut cukup untuk perempuan tersebut angkat takbir untuk solat. Kadar masa tu cukup untuk takbiratul ihram. Hilang manik dia tadi. Manik bagi perempuan haid apa? Haid dia lah. Jadi haid dia berhenti. Manik bagi perempuan nifas, darah nifas dia tu lah. Darah nifas dia berhenti. Itu maksud dia hilang manik. Kalau tadi budak-budak, kan, dia punya manik dia as-siba, kan, sifat budak dia tu. Lepas tu sebelum keluar waktu dia balik, maka sifat budak tadi dah hilang dah. Itu kita panggil hilang manik. Hilang manik di akhir waktu. Kalau gila pula, dia punya gila tu lah, itu sebagai manik dia. Jadi sebelum berakhir waktu, kan, ada kadar masa yang cukup untuk dia jatuhkan takbiratul ihram kat situ, gila dia hilang, sembuh daripada gila. Itu maksud hilang manik. Maksudnya manik tegahan yang menegah daripada wajib solat. Jadi benda tu hilang. Tadi asalnya ada, lepas tu hilang. Dan hilang tu qabla khurujil waqti, sebelum keluar waktu, biqadri takbiratin, sebelum keluar waktu solat dengan kadar masa takbirah. Maksudnya dengan kadar masa yang cukup untuk takbiratul ihram. Kadar masa cukup untuk takbiratul ihram. Jadi apabila berlaku macam tu, wa idza balaghas sabi, apabila balik budak-budak, au tahuratil haidu awin nufasa, atau suci perempuan haid ataupun perempuan yang bernifas, au afaqal majnun, sedang balik orang gila, sedang berlaku semua ni, hilang manik ni, qabla khurujil waqti bi qadri takbiratin, sebelum keluar waktu dengan kadar takbirah, sebelum keluar waktu yang mana ada masa lagi cukup untuk takbiratul ihram. Wajaba qada'u tilka solah, wajib qada' solat tersebut. Solat tadi itulah dalam waktu tu, kan. Nak semayang memang tak ada dah, cukup untuk satu takbiratul ihram je, kan. 5 saat pun cukup. Allahu Akbar, kan, tak sampai pun 5 saat kita angkat takbir. Sebelum kita kata keluar waktu, kering darah ataupun gila tadi sedang pada gila, budak-budak tadi balik, kan. Jadi nak semayang memang tak ada dah, kan, zuhur tu. Jadi dia wajib qada solat tersebut. Wajib qada solat zuhur tadilah. Kalau asar lah, kalau maghrib. Wa yajibu aidan, dan wajib juga. Yang pertama, dia wajib qada solat waktu tadi tu. Waktu yang dia solat pada waktu yang dia suci tu. Dia suci tadi waktu zuhur, kan. Okey. Wa yajibu aidan, kita buat bukan waktu zuhur, kita buat waktu asar. Kita buat bagi contoh waktu asar, nak kena dengan masalah yang dia akan sebut ni. Jadi waktu asar, sebelum habis asar, kadar takbirah sebelum habis asar, kita kata ada seminit lagi suci, ataupun orang gila sembuh daripada gila. Kalau budak-budak dia balik dah. Seminit ataupun 30 saat lagi nak habis asar. Hilanglah manik-manik, tegahan-tegahan yang yang menegah daripada wajib solat. Tegahan tadi hilang, maka dia wajib qada waktu asar tersebut. Wa yajibu aidan qada'ul fardil ladzi qablaha, dan dia wajib juga qada fardu
wajib juga qada fardu, ini solat fardu sebelum solat yang dia kena qada tu. Jadi dia kena qada asar, dia kena qada juga solat sebelum tu, iaitu solat zuhur lah. Kalau contoh yang ana bagi tadi, dia suci akhir asar, jadi dia wajib qada solat asar dan dia wajib qada zuhur sekali. Kalau isyak, dia suci di akhir isyak sebelum subuh, ataupun sembuh pada gila di akhir isyak sebelum subuh, kan, ataupun dia balik sebelum subuh, jadi dia wajib qada isyak dan dia wajib qada solat sebelum isyak, iaitu solat maghrib. Solat maghrib itu syarat yang pertama lah. Syarat, maksudnya syarat nak kena qada fardu sebelum tu, sekiranya kita kata Wan Sana Sahmat, solat sebelum tu boleh kita jamak dengan waktu dia suci tu, solat waktu dia suci tu. Wa yajibu aidan qada'ul fardhi alladhi qablaha, wajib juga qada fardu, solat fardu yang sebelumnya. Tadi kita masalah kita tu asar, jadi wajib dia qada solat zuhur juga. Sini dia kata idza kana zuhran aw maghriban. Sekiranya solat sebelum itu solat zuhur dan solat sebelum tu solat maghrib. Surah masalah dia macam mana sebut tadi lah. Maksudnya kalau dia suci kalau dia suci ataupun hilang manik waktu asar, jadi wajib dia qada zuhur sekali. Kalau dia suci ataupun hilang manik waktu isyak, maka dia wajib qada isyak dan wajib qada solat sebelum isyak. Ini pada masalah kalau dia suci di akhir waktu, kan, dia tak sempat pun nak solat tak sempat pun nak solat macam mana nak cakap, dia tak sempat pun nak solat isyak tu tadi ataupun asar tu tadi. Tapi kalau dia suci di pertengahan waktu asar ataupun di pertengahan waktu isyak, maka kita tak panggil lah asar dan isyak tu sebagai qada, kan, sebab dalam waktu dia. Jadi yang kita sebut kena qada dua-dua tu masalah dia suci di akhir waktu asar dan di akhir waktu isyak. Tak dan pun kalau dia nak mandi, nak bersihkan diri apa semua untuk solat dalam waktu, memang tak dan. Jadi dia kena qada dua-dua lah. Qada dua-dua sekali, qada asar dan juga zuhur, qada isyak dan juga maghrib. Cuma dalam ni dia sebut satu syarat je, kan, satu syarat sahaja, iaitu syarat yang pertama yang dia kata kena qada dengan solat sebelum tu. Syarat yang pertama, sekiranya solat sebelum tu boleh dijamakkan. Syarat yang kedua dia tu kekal selamat daripada manik tadi kadar masa 2 waktu solat. Ana silap tadi, ana tak sebut. Kan tadi kan kita kembali kepada masalah pertama. Minta maaf lah, takut jadi tak tersusun pula. Kita pergi pada masalah pertama, dia suci waktu, kita kata waktu subuh, ataupun waktu zuhur ataupun waktu maghrib, yang mana solat sebelumnya tu tak boleh dijamakkan dengan solat-solat tersebut, kan. Waktu zuhur sebelum dia subuh, dia tak boleh lah nak jamak dengan zuhur. Solat maghrib sebelum dia asar, jadi tak boleh nak dijamakkan. Solat subuh sebelum dia isyak tak boleh dijamakkan. Okey. Jadi katalah hilang manik tu waktu zuhur, kan, akhir waktu zuhur, ataupun akhir waktu maghrib, ataupun akhir waktu subuh. Jadi dia kena qada solat apa? Kena qada solat tu jelah, kan, solat yang pada waktu yang dia berada tu, kan. Tak perlulah nak qada solat sebelum dia sekali, sebab solat sebelum dia tu tak boleh dijamak. Tapi ada syarat. Dengan satu syarat, waktu hilang manik tu, kan, waktu hilang manik tu ada kadar masa yang kita kata cukup untuk dia solat.
Boleh faham tak? Hilang waktu, dia bersih waktu, kita katalah dia hilang, kita kata gila dia tu hilang di akhir waktu zuhur. Jadi kita kata wajib sembahyang zuhur, wajib dia qada zuhur tu balik. Tapi dengan syarat, manik tu tak datang balik. Manik tu tak datang balik dalam kadar segera. Kalau manik tu datang balik, contohnya dia gila, dia sembuh, betul dia datang gila balik. Jadi antara waktu sembuh dan gila balik itu, kan, waktu di antara tu, celah-celah tu tak cukup untuk sembahyang zuhur 4 rakaat. Boleh faham tak? Okey, jadi kalau tak cukup untuk sembahyang zuhur 4 rakaat, tak wajib pun zuhur, tak wajib qada pun. Dia mestilah dia sembuh daripada gila. Lepas tu berlalunya waktu lepas dia sembuh tu, yang mana berlalu waktu cukup untuk dia solat 4 rakaat. Okey, kalau berlalu waktu cukup untuk solat 4 rakaat, barulah wajib dia qada zuhur tadi. Tapi kalau dah dia sembuh di akhir waktu, sembuh 2 minit, lepas tu mai gila balik. Kan, gila dia ni gila mutaqatti' yang terputus-putus. Mai gila balik. Jadi kita kata 2 minit tak cukup untuk sembahyang 4 rakaat. Jadi tak wajib dia nak qada zuhur tadi. Itu satu syarat. Itu satu syarat bagi orang yang hilang manik pada waktu zuhur ataupun waktu asar, atau waktu zuhur ataupun waktu maghrib ataupun waktu subuh. Bagi masalah orang yang hilang manik dia waktu asar ataupun waktu isyak, kan, dia ada dua, kita kata dia kena qada waktu asar tu, dan solat sebelum dia, dan dia kena qada solat sebelum dia. Okey, dengan syarat solat sebelum tu boleh dijamak dengan dia. Tu satu. Dan yang kedua, mestilah kadar masa selepas hilang manik itu selepas hilang manik itu ada masa yang cukup untuk cukup untuk 2 fardu. Kadar masa yang cukup untuk 2 fardu dan bersuci. Betul tak? Kalau salah tolong perbetulkan. Yang nak sebut dulu, nanti kita akan tengok dalam syarah dia. Nak syarah luar dulu, kita akan tengok dalam syarahan dia pun ada sebut. Jadi contohlah masalah gila tadi, kan, gila tadi dia hilang gila akhir waktu asar, kan. Jadi kita cakap dia wajib qada asar, wajib qada zuhur. Orang tak bergerak namanya ni. Hilang gambar. Nampak tak gambar nah? Tak nampak ah? Ada jin. Oh, dia tak mau keluar. Dia tak mau keluar. Hafiz, baca sikit weh. Oh, tak mau keluar lah dah. Tak apalah. Gambar tu tak penting. Mana tahu tadi? Okey, kalau dia sembuh gila di akhir waktu asar. Dia sembuh gila di akhir waktu asar. Jadi kita kata dia kamu wajib qada asar dan wajib qada zuhur. Tu dua. Kan, wajib qada dua-dua waktu tu. Tapi dengan syarat kan, selepas kamu sembuh tu, kamu kekal sembuh. Dan masa kamu sembuh tu cukup untuk kamu solat 2 waktu tersebut, 8 rakaat, dan bersuci. Tak? Kalaulah tak ada, katalah dia sembuh pada gila, lepas tu dia mai balik gila. Dan waktu yang ada tu cukup untuk 1 waktu je, tak cukup untuk 2 waktu berserta suci. Jadi waktu tu tak wajib lah nak qada. Kita kata tak wajib nak qada dua.
Boleh faham? Wajib qada satu je lah. Okey. Selesai. Kita tengok dalam syarahan dia. Masalah zawalil mani'. Wa idza zala ma yamna'u wujubas salah. Apabila hilang apa yang menegah akan kewajipan solat. Ka'an balagha sabi. Macam mana hilang apa yang menegah kewajipan solat ni? Nak bagi contoh, ka'an balagha sabi, seperti balighnya budak-budak, budak lelaki, awis sabiyah ataupun budak perempuan. Au tahuratil haidu, ataupun suci perempuan haid, kering dah, darah dah berhenti dah. Awin nufasa, ataupun suci perempuan nifas. Au afaqal majnun, ataupun sembuh orang gila, qabla khurujil waqti biqadri takbirah, sebelum keluarnya waktu dengan kadar takbiratul ihram. Maksudnya dengan kadar masa, biqadri zamanin, sebelum keluar waktu tu ada kadar masa yang yasa'u takbiratul ihram, yang cukup untuk satu takbiratul ihram. Waktu ni wajaba qada'u tilkas salah, wajib qada' solat tersebut. Solat waktu tu lah, waktu hilang manik tu. Lakin tetapi bisyarti baqa'is salamati minal mawani', dengan syarat kekal selamat daripada perkara-perkara yang menegah daripada wajib solat tadi, biqadri ma yasa'u taharata wassalah, dengan kadar dengan kadar, mesti dia kekal selamat daripada manik itu kadar yang cukup untuk dia bersuci dan solat. Boleh ya? Mesti ada juga. Waktu suci tu mesti ada. Dua-dua mesti ada. Tadi nak sebut salah satu je kan. Dua-dua kena ada jugalah. Masalah yang apa ni suci waktu pertama pun sama juga, kena ada kadar dia sembuh daripada manik tu. Hilang kadar dia selamat daripada manik tu. Suci daripada satu solat dan juga bersuci. Kalau masalah dia sembuh pada waktu asar ataupun waktu isyak tu pun sama juga, dia mestilah kekal selamat daripada manik, kadar masa, dua fardu dan bersuci. Itu syarat adalah syarat kekal selamat daripada manik, kadar yang cukup untuk bersuci dan juga solat tersebut. Jadi kalau manik tu datang balik kan, manik tu datang balik sebelum sebelum berlalunya waktu yang cukup untuk bersuci dan solat, maka tak wajib qada solat tersebut. Baik. Kemudian wayajibu aidan qada'ul fardil ladzi qablaha idza kana zuran aw maghriban. Dan wajib juga qada fardu, kita kata fardu solat fardu yang sebelumnya, sebelum solat sebelum waktu tadi tu, solat pada waktu yang dia suci tu, yang dia hilang manik tu, dengan syarat idza kana zuran aw maghriban. Apabila solat fardu yang sebelum waktu dia suci tu adalah solat zuhur ataupun solat maghrib. Mudah kata, kalau dia suci waktu asar, maka wajib dia qada zuhur. Kalau dia suci waktu isyak, wajib dia qada maghrib. Ai idza jumi'a ma'aha. Ini apabila solat sebelum tu boleh dijamakkan dengan solat pada waktu dia suci tu. Falau wajabatil asru wajabatiz zuhru ma'aha. Maka kalau wajib solat zuhur, maka wajib dia solat kalau dia wajib solat asar, maka dia wajib juga solat zuhur sekali bersama dengan asar tersebut. Wa kadza tajibul maghribu bi wujubil isya. Begitulah wajib dia solat maghrib dengan wajib dia solat isya tu. Maksudnya dia wajib qada asar dan dia wajib juga qada zuhur. Wajib dia qada maghrib, wajib juga dia qada isya dan wajib juga dia qada maghrib. Tapi dengan syaratlah, lakin bi syarti as-salamati minal mawani'i bi qadril fardaini wa taharah. Tapi dengan syarat dia selamat daripada perkara-perkara yang menegah daripada wajib solat tu, kadar dua fardu solat dan juga bersuci. Kadar dua fardu solat dan bersuci.
Gambar tak mau keluar lah. Tak tahu saya apa. Selalu sebab apa? Internet lemah ke apa? Tahu. Macam mana? Keluar balik. Entah lawan ni. Cik. Okey. Saat-saat lah. Ada. Ada zikir ada lah ni. Tanya mereka. InsyaAllah. Baik, sambung. Suara. Abang ahli zikir ada lah ni. Kena tanya ahli zikir lah. Baik. Kemudian dia kata lagi fa illam tujma' ma'aha, kalaulah waktu solat solat pada waktu yang kita suci tu. Kita suci waktu zuhur. Kan contohnya, dan waktu zuhur tidak dijamakkan dengan waktu sebelum dia iaitu subuh. Maka tak wajiblah qada solat sebelumnya. Fa illam tujma' ma'aha, maka jika solat bagi waktu yang kita suci itu tidak dapat dihimpunkan bersama dengan kalau solat yang sebelum tu tidak dapat dihimpunkan dengan solat waktu kita suci itu, fala yajibu qada'uha, maka tak wajiblah kita qada solat sebelum tu. Fala tajibul isya bi idraki qadri takbiratin min waqti subhi, maka tak wajib isya, maksudnya tak wajib kita nak qada isya dengan sebab kita dapat kadar takbiratul ihram daripada waktu subuh. Walal asru, dan tak wajib juga qada waktu asar bi idraki qadri takbiratin, dengan sebab kita dapat kadar takbiratul ihram min waqtil maghrib, daripada waktu maghrib. Habis masalah zawal mani'. Ke bawah tu pun boleh bacalah. Nafis insya-Allah. Falau lam yabqa saliman minha biqadri ma yas'u at-taharata was-salah, maka kalaulah tak kekal selamat dia daripada mawani' itu, kadar cukup untuk taharah dan solat, dia nak tasawurkan wadzalika musawwarun bi an adat ilaihi mawani'ul wujub. Jadi kita nak taswirkan gambaran masalahnya dengan bahawasanya kembali semula kepadanya mawani' perkara-perkara yang menegah daripada wajib solat tu. Qabla dzalika, sebelum cukup masa untuk bersuci dan juga solat. Lam yajib alaihi al-qada, tak wajib qada ke atasnya. Wa ma'lumun anna alladhi yutasawwaru 'auduhu huna huwal junun wal ighma' was sukru. Dan dia kata maklumlah, yang di antara dan dimaklumi bahawasanya yang kita boleh tasawurkan kembali balik tu, manik yang boleh kembali semula tu, dekat sini ada 3 aja, iaitu gila, pengsan dengan mabuk. Hak tu kita boleh tasawurkan dia kembali balik. Dunal arba'atil baqiyah, tidak 4 yang berbaki. Jadi 4 yang berbaki itu kita tak dapat nak tasawurkan. Dia kembali semula. Lianna audal kufri irtidad. Sebab kembali kepada kufur tu dia jadi murtad. Kan? Murtad memang dia wajib solat pun. Kan? Wasiba la yumkinu auduhu, dan sifat budak tu tak boleh kembali dah balik dah. Wa kadzal haid wan nifas, begitu juga haid dan nifas fi hadhihi al-muddatil qaribah, pada mudah yang sedikit ni, sebab jarak antara nifas dengan nifas mesti ada 15 hari 15 malam sekurang-kurang suci. Jadi tak tertasawur lah, tak dapat digambarkan kembali ke 4 ini. Yang boleh ditasawur kembali balik manik tu gila, pengsan dan juga mabuk. Baik. Kita pergi kepada masalah yang kedua, mas'alatu turuwil mani', masalah datang mani'. Kalau tadi mani' duk ada, lepas tu hilang. Kan? Mani' yang menegah daripada wajib solat tu duk ada, lepas tu hilang mani' tersebut. Hak masalah ni, mani' tak ada. Duk elok-elok tak gila, tiba-tiba mai jadi gila.
Tengah duk elok tak ada haid, tiba-tiba mai haid. Tengah duk elok tak ada nifas, tiba-tiba mai nifas. Tu dia beranak lah maksudnya. Kan? Itu maksud masalah turuwil mani', masalah datang mani'. Okey. Sini kata dia wa idza dakhalal waktu, apabila masuk waktu. Maksudnya apabila masuk waktu solat. Wa madha qadru ma yuadda fihi al-fardu, dan berlalu kadar masa yang boleh dilaksanakan kefarduan solat dalam waktu tersebut, dalam kadar waktu tu. Masuk waktu dan berlalulah kadar masa, yang kadar masa tu cukup untuk kita solat. Cukup untuk kita solat pada waktu tersebut. Tapi dia tak solat. Summa hadatil mar'atu, kemudian haid perempuan, au nufisat, ataupun mai nifas. Kita kata ni kita pada masalah perempuan lah, kan. Masuk waktu solat dia tak solat lagi, kan. Dia kata tak apa, wajib bukannya wajib mudayyak, wajib muwassak, ada waktu dia panjang, sagilah semayang. Jadi berlalulah kadar masa setengah jam, masuk pukul 1 Zuhur, katalah 1:30 tak semayang lagi. Takdir Allah Ta'ala 1:30 tu mai haid, ataupun 1:30 tu beranak. Jadi kadar masa setengah jam tu dah cukup untuk dia solat Zuhur, kan. Ataupun dia gila, au junna qabla solah. Ini tak kira lah lelaki ataupun perempuan. Gila sebelum dia solat, dah berlalu dah setengah jam, dia tak semayang lagi, mai gila. Jadi kita kata mai mani'. Orang ni wajaba qada'u tilka solah, wajib dia qada' solat tersebut. Solat waktu tu lah waktu mai mani' tu. Jadi contoh yang ana bagi tadi waktu Zuhur lah. Jadi wajib dia qada' waktu Zuhur tersebut. Okey. Cuma persoalan di sini, nak kena kira tak waktu bersuci tu? Kan? Nak kena kira tak waktu bersuci tu? Sekarang ni katalah 5 minit berlalu, masuk waktu pukul 1, kan? Solat Zuhur kita kata sekurang-kurangnya berapa minit? Boleh. Katalah 5 minit. Kan? Solat Zuhur ambil masa 5 minit. Jadi dah berlalu, elok dah berlalu 5 minit, mai haid. Okey. Berlalu 5 minit, mai haid. Ataupun gila. Jadi kita kata tadi, waktu tersebut cukup untuk satu solat fardu Zuhur. Kan? Tapi tak cukup untuk taharah. Jadi taharah tu kita nak kena kira sekali ke kat sini ataupun tidak? Boleh faham tak soalan tu? Jadi taharah tu nak kena kira sekali tak? Kalau kita kira sekali taharah, dia tak wajib qada' Zuhur. Kan? Sebab waktu tu hanya cukup untuk solat Zuhur saja. Tak cukup, kalau nak tambah dengan taharah tak cukup. Kita katalah tambah dengan taharah ambil masa 8 minit. Kan? Dia tadi baru dapat 5 minit je. Jadi tak sempat nak taharah, nak bersuci dengan semua tidak berkaitan lah. Jadi kalau kita kata taharah tu kena kira sekali, jadi tak cukup. Jadi tak wajib qada' Zuhur tu. Kalau kita kata taharah tak wajib kira, maka dia wajiblah qada' Zuhur tu sebab dapat waktu. Jadi nak kena kira ke tak kena kira? Jawapan dia kena tengok orang tu macam mana. Orang tu salim ke ataupun sakit. Kan? Maksudnya orang tu yang macam mana nak cakap? Adakah orang tu orang yang sihat? Orang yang boleh takdimkan taharah? Sebab ada orang dia boleh ambil wuduk, boleh bersuci sebelum masuk waktu. Ada jenis orang dia tak boleh bersuci sebelum masuk waktu. Dia kena bersuci selepas masuk waktu. Kan? Contohnya orang tayamum. Tayamum kena selepas masuk waktu. Syarat dia salisil baul, kan? Salisul hadas.
dia nak bersuci kena selepas masuk waktu. Perempuan mustahadah, kan, dia nak bersuci kena selepas masuk waktu. Jadi kat sini kita kena bezakan. Orang tu orang yang macam mana? Adakah orang yang berpenyakit ataupun orang yang tidak berpenyakit? Kalau orang yang tidak berpenyakit, dia ni salim, jadi kita katakan taharah tidak dikira. Cukup kita kira fardu solat tu sahaja. Kalau berlalu waktu yang cukup untuk dia solat dalam pada dalam waktu tersebut, dan dia tak solat, kemudian datang manik, maka orang tu wajib qada solat tersebut nanti bila hilang manik itu. Kalau dia ni orang yang tak berpenyakit lah. Tapi kalau orang yang berpenyakit, kita kena kira kadar taharah tu sekali, kan. Kalau orang yang berpenyakit ni, kita kata kalaulah berlalu waktu selepas masuk waktu tu kadar yang cukup untuk solat dan bersuci, tapi dia tak solat dan dia tak bersuci, kan, sampailah datang manik, maka orang tu wajib qada solat tersebut bila hilang manik tu nanti. Jadi nak kira taharah ataupun tak kira tu tengok kepada orang lah. Baik, kita tengok syarah masalah turuwil mani'. Wa idza tara'a ma yamna'u wujubas salah. Apabila datang apa yang menegah wajib solat. Macam mana? Ka'an dakhalal waktu. Seperti masuknya waktu, wa madha qadru ma yu'adda fihi al-fardu bi akhaffi mumkinin. Seperti masuk waktu dan berlalu kadar masa yang dapat dilaksanakan dalam masa tersebut satu fardu waktu tersebut dengan sekurang-kurang yang mungkin. Summa hadatil mar'atu aw nufisat aw junna qabla salah. Kemudian perempuan tu datang haid ataupun nifas ataupun gila sebelum solat. Wajib qada'u tilka salah, wajib qada' solat tersebut. Nak qada' bila? Ba'da zawalil mani', selepas hilang mani'. Nak qada' waktu tu tak boleh sebab ada mani'. Jadi qada'nya selepas hilang mani' tersebut. Tuhan ni pun perempuan kena ambil cakna lah, kan. Maknanya dia kena tanda. Contohnya dia semayang lewat, lepas tu datang mai haid. Jadi dia kena tanda lah. Jadi ada solat yang dia kena qada'. Solat zuhur aku nak kena qada' ni, kan, sebab aku tak semayang lagi. Sebab aku tak semayang tadi dan dah berlalu dah waktu yang cukup untuk aku solat, tapi aku tak solat. Jadi dia kena tanda lah. Nanti bila dah haid dia berhenti, dia kena qada' solat tersebut. Itu elok semayang awal, kan. Al-makna annahu idza dakhala waqtus salah wa madha minal waqti qadru ma yu'adda fihi al-fardu ma'a qadri tuhrin la yumkinu taqdimuhu qabla dukhulil waqti ka tuhri salisin wa tayammumin wajaba qada'u tilka salah ba'da zawalil mani' bi khilafi tuhrin yumkinu taqdimuhu qabla dukhulil waqti fala yushtaratu an yamdiya zamanun yasa'uhu. Itu dia nak bagi tahu apa yang nak sebut tadi lah. Dia kata apabila masuk waktu solat dan berlalu daripada masa tersebut, daripada waktu kadar yang boleh dilakukan dalam waktu tersebut, fardu solat tu, serta kadar suci. Serta berlalu juga kadar suci. Tapi kadar suci yang mana suci yang tidak boleh ditakdimkan. Ini maksudnya orang tadilah orang ada berpenyakit tadi tu. Suci yang la yumkinu takdimuhu qabla dukhulil waqti. Suci yang tidak boleh ditakdimkan sebelum masuk waktu. Seperti suci orang yang salis, yang sentiasa keluar hadas ataupun tayamum. Waktu ni wajaba qada'u tilka solah ba'da zawalil mani'. Wajib qada' solat tersebut selepas hilang mani'. Bi khilafi tuhrin yumkinu takdimuhu, bersalahan tuhur, taharah yang boleh kita takdimkan. Ni masalah taharah orang yang sihat, orang yang tak berpenyakit. Dia boleh kita takdimkan taharah sebelum masuk waktu.
maka orang ni fala yushtaratu an yamdiya zamanun yas'uhu, maka tak disyarat pun berlalunya masa yang cukup untuk taharah. Jelas situ. Baik. Kemudian sambung lagi. Wa yajibu 'alal aba wal ummahat wa sayyidil 'abid ta'limu auladihim as-sighar. Dia punya sifat lah tu, sifat kepada aulad. Wajib ke atas, orang kata ayah, ayah-ayah dan ibu-ibu dan juga tuan bagi hamba-hamba, kan? Ta'limu auladi, wajib apa? Wajib ke atas mereka tu wajib mengajarkan anak-anak mereka yang kecil. Wa abidihim, dan hamba-hamba mereka. Jadi yang ada hamba dia kena ajak hamba-hamba dia. Tu apa macam tu sekali kan Islam ni. Jadi hamba pun ada apa ni, adalah maksudnya ada pendidikan yang perlu tuan dia bagi kepada hamba, bukannya buat macam mana orang dulu buat kan. Hamba tu buat macam binatang dan sebagainya. Dalam Islam ni tak kan, kita jaga hak-hak hamba tersebut. Jadi wajib ke atas ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan hamba, tuan-tuan bagi hamba, wajib ajak anak-anak mereka yang kecil kan. Wa abidihim, dan hamba-hamba lah. Nanti bagi ini bagi tuan-tuan, bagi orang-orang yang mempunyai hamba. Wajib ajak hamba-hamba mereka. Ajak apa? Ma yajibu alaihim ba'da bulughihim. Jadi maf'ul bagi ta'lim. Mengajak, wajib mengajak anak-anak tu dan hamba-hamba tu, wajib mengajak apa yang wajib ke atas mereka ba'da bulughihim, sebelum mereka baligh. Selepas balighnya mereka nanti. Lah ni tak wajib lagi kan. Tapi kita lah ni tak wajib lagi, tapi waktu ni kita ajak apa yang wajib selepas baligh nanti. Bukannya lepas baligh baru nak ajak. Itu kesilapan lah. Kesilapan dalam mendidik. Anak nak periksa, kita suruh mengaji awal kan, bukan nak periksa baru kita nak mengaji. Awal lagi kita dah mengaji dah. Jadi macam itulah juga nak sebelum baligh, wajib tu selepas baligh. Sebelum baligh tu dah ajak dah. Kemudian dia nak terangkan, dia datangkan bayan kepada ma, apa yang wajib ke atas mereka selepas mereka baligh. Apa dia tu? Minat taharati, daripada bersuci. Itu bayan bagi ma lah, min lil bayan. Nak jelaskan apa yang wajib ke atas mereka tu. Jadi apa yang wajib ke atas mereka tu daripada bersuci, wassalah, maksudnya hukum ahkam bersuci, lepas tu hukum ahkam solat, wasiyam, dan hukum ahkam puasa, wa ghairi dzalika, dan selain daripada yang tersebut. Itu tanggungjawab lah. Tanggungjawab. Jadi masing-masing ada tanggungjawab. Masing-masing ada tanggungjawab. Kullukum ra'in, kata Nabi, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Kan? Kerajaan, cara kerajaan, dia ada rakyat dia, bawah dia kan. Kita ni sebagai ayah, ada apa ni, orang di bawah kita lah, isteri, anak-anak. Isteri pun ada juga kan, ada benda juga yang apa ni tanggungjawab dia, jaga rumah suami dia, anak-anak dia. Jadi semua tu dia akan ditanya. Kemudian dia kata lagi, bukan takat tu saja, wa yu'arrifuhum, wa yu'arrifuhum, dan dia memperkenalkan kepada bagi depa kenal, bagi anak-anak tu kenal. Kalau ayah mak tadi bagi anak-anak tu kenal, memperkenalkan bagi depa kenal. Kalau sayyid tadi bagi hamba-hamba dia kenal akan tahrim zina, akan keharaman zina. Bagi tahu kata zina tu haram, wal liwat, dan juga keharaman liwat tu haram, wasariqah, dan mencuri,
wa syurbil khamri, dan minum arak, wal muskir, dan apa yang memabukkan lah, kan. Wa tahrimal kadhib, dan apa ni haramnya pengharaman menipu, sedikitnya qalilihi wa kasirihi, haram menipu sedikit dan banyak, wal ghibati, dan ghibah ngumpat, wan namimah mengadu domba, ataupun orang sini sebut mengacung, wa shibhi dzalika, dan selain daripada itulah. Jadi dia terangkan satu-satulah dalam syarah tu. Mungkin tuan nak tak masuk kot, dia akan jadi panjang. Nak masuk satu-satu tu lama pula. Nak habis ni perlukan pada satu dars lagi lah. Jadi wajib ke atas aba' dan juga ummahat. Kita tengok sikit kat situ. Fa wajibu 'alal aba' wal ummahat ay al-abu wa in 'ala wal ummu wa in 'alat. Jadi wajib ke atas ayah, sama ada ayah secara mubasyarah. Kalau macam anak, ayah anak, itu ayah dengan cara mubasyarah lah. Dan juga ataupun ayah dengan wasitah, maksudnya atuk, kan. Kat sini dia takbirkan wa in ala, ayah dan juga apa yang tinggi lagi lah daripada ayah tu, datuk. Ibu dan apa yang tinggi daripada ibu, kita kata nenek lah. Nenek. Sini panggil tok lelaki, panggil tok wan. Jadi ayah ana ataupun tok wan ana. Lepas tu ataupun mak ataupun mak ana ataupun tok ana, contohnya. Jadi dia apa ni, bukan wajib kepada semua. Maksudnya kalaulah ada salah seorang yang dah buat dah ajak dah, cukup lah. Dah. Mak dah ajak, kan, ataupun ayah dah ajak, ataupun kat rumah tu ada tok wan ataupun tok depa ajak, cukup dah. Dia ala sabil, kita kata fardil kifayah. Jadi bukannya semua tu kena buat, tak. Jadi ada mana-manalah daripada depa ni yang buat, cukup. Jadi wajib atas ayah-ayah, ibu-ibu, wa sayyidil abid, wa ta'limu auladihim sighar wa abidihim al-mubayyizin. Apa ni, anak-anak yang kecil dan juga hamba yang mana depa tu semua dah mumayyiz lah, kan. Letak mumayyiz nak ajak apa, kan. Dia ajak yang apa ni, mumayyiz, ma yajibu alaihim ba'da bulughihim, apa yang wajib ke atas mereka selepas balighnya mereka. Maksud dia ay yajibu an yu'allimuhum fi sinni tamyiz ma sayata'ayyanu alaihim ba'dal bulugh. Wajib mereka mengajarkan anak-anak tu, anak-anak patu tuan tadi, tuan hamba kepada hamba, fi sinni tamyiz, pada masa tamyiznya mereka tu, pada umur tamyiz, ma sayata'ayyanu alaihim ba'dal bulugh, apa yang wajib ke atas mereka selepas baligh. Kemudian kata Syekh Ibn Hajar, qala Syekh Ibn Hajar, wa ala man zukira aidan nahyuhu anil muharramat, dan ke atas orang yang tersebut, iaitu ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan bagi hamba tu, wajib juga ke atas mereka yang tersebut tu melarang anak-anak ataupun hamba daripada perkara-perkara yang haram, hatta saghair, sehingga kan dosa-dosa kecil. Ini kadang-kadang kita terlepas pandang lah, kan. Anak-anak buat apa, kita biar atas nama budak-budak. Sebenarnya mak ayah dia kena habaq, bagi tahu kata salah, curi salah, kan. Kena habaq yang tu. Kena larang. Bukannya kita biar. Pukul orang kan, nak dia pukul orang tak apa, sebab budak lagi. Maksudnya tak ambil kisah tu sama-sama ayah lah, kan. Sama-sama mak ayah ni, tahulah sebab tu budak-budak. Tapi kita sebagai ayah, kalau anak kita yang buat, kita kena larang lah yang tu. Kena larang, kena tegak, kena ajak dia pula, kata tu salah. Wa ta'limuhul wajibat, wa ta'limuhu al-wajibati wa nahwaha, dan mengajarkan perkara yang wajib dan seumpamanya lah. Wa amruhu biha, dan mengajak dan suruh pula. Ajak dan suruh.
dengan perkara-perkara yang wajib dan seumpamanya lah. Lepas tu dia bagi contoh kasiwak. Ini yang ada kaitan lah, ni kaitan dengan bersuci apa semua ni. Kasiwak wa huduril jama'at wa sairil wadhaif adiniyah. Seperti siwak, hadir berjemaah, lepas tu segala kita kata pekerjaan-pekerjaan agama ni. Lepas tu kadang rosak anak-anak bila mak ayah tu terlebih awal lagi rosak. Kan? Kita nak anak-anak berjemaah tapi mak ayah ni tak berjemaah. Jadi anak-anak tengok mak ayah. Kan? Disuruh ajak anak untuk siwak, untuk berjemaah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita lebih tekankan soal kebersihan. Sebab kita tahu tu jadi penyakit, kita suruh gosok gigi, kita suruh macam-macam lah, basuh kaki dan sebagainya. Tapi masalah-masalah agama ni, kan, amalan-amalan agama ni kita kurang bagi perhatian. Akhirnya dia akan membesar dalam keadaan macam itulah. Kalau dia berubah di masa akan datang, dapat pelajaran, alhamdulillah. Tapi kalau tak, wal iyadu billah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fil Majmu' wa dalilu wujubi ta'limil walad as-saghir wal mamluk qaulullahi azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Elan. Baik. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu' ni kata dan dalil dalil wajib mengajarkan anak kecil dan juga hamba adalah firman Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman qu anfusakum peliharalah diri kamu. Mula dengan kita dululah. Sebab tu apa-apa pun kita ajak diri kita dulu. Kan Allah Ta'ala mula dengan diri kita dulu. Qu anfusakum peliharalah diri kamu. Wa ahlikum dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi nak pelihara macam mana? Kan? Macam tadi tu kena ajak mereka. Tu kita nak pelihara dia, ajak perkara-perkara yang wajib dan larang perkara-perkara yang mungkar. Jadi kat situ kita pada ajak tu kan, pada ajak dan suruh tu adanya wiqayah lah kan. Sebab daripada situlah anak-anak dapat imtisalul awamir, junjung perintah agama, dan ijtinabun nawahi, dan menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang dilarang. Dia mula sekali diri kita, ibda' binafsik, kan, mulakan dengan diri kamu. Jangan seronok ajak orang tapi diri kita lupa nak ajak. Itu silap lah. Qala Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa Mujahid wa Qatadah ma'nahu 'allimuhum ma yanjuna bihi minan nar. Kata Sayyidina Ali, Mujahid dan Qatadah, makna firman Allah Ta'ala ni, ajarkan mereka ahli keluarga kamu tu apa yang jadi sebab mereka itu berjaya daripada api neraka. Wa hadza zahir wa dhahaba fi sahihain an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Ada yang jatuh wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ataupun memang ada riwayat macam tu, wallahu alam, kena check lah, atau nak sebut dah tadi. Kemudian diterangkan apa itu zina, apa itu liwat, kan, satu-satulah makna dia. Apa itu sariqah, mencuri, minum khamar, dan perkara yang apa yang memabukkan. Lepas tu apa makna menipu, apa makna ghibah, dan apa makna namimah. Kemudian kata musannif lagi, sikit lagi kita habiskan bab ni, wa yu'allimuhum annahum bil bulughi yadkhuluna fit taklif, kan. Dan dia mengajarkan anak-anak tadi tu dan juga hamba tu bahawasanya mereka tu dengan sebab baligh mereka akan masuk ke dalam bebanan taklif. Akan masuk ke dalam bebanan taklif. Ini memang biasalah, anda pernah tengok dulu-dulu biasa dengar ayah-ayah
kan, dia marah anak, kan, apa tu, contohnya anak dia dipanggil Alung, nanti Alung dah umur tu 9 tahun, Alung kena solat tu, dengar biasa kita dengar tu. Jadi lebih kurang macam tu lah, kan. Dan sepatutnya benda tu diteruskan lah, bukannya pok-pok zaman dulu buat, pok-pok zaman lah tak buat. Tak. Memang benda tu bukannya ikut kita cakap ikut masa, dia agama suruh macam tu. Jadi kita bagi tahu, ajak depa baligh, nanti akan masuk ke dalam bebanan taklif. Nanti kena solat, wajib solat, kalau tak abah hutan. Kalau tak solat dah umur 10 tahun abah hutan. Lah ni abah suruh je dulu. Kita bagi tahu dah siap-siap. Lepas tu kita bagi tahu dah, wa yu'arrafu, dia kata wa yu'arrafu as-sabi alamatul bulugh, alamatil bulugh, dan diperkenalkanlah kepada anak lelaki dan juga anak perempuan. Bukan anak lelaki saja, anak perempuan sekali. Kita bagi tahu depa, kita perkenalkan depa alamat baligh. Apa dia alamat baligh itu? Annaha bi 15 sanatan. Iaitu yang pertama, dia ada 3 lah, kan, alamat baligh ni. Yang pertama, dengan sempurna 15 tahun qamari. Dengan sempurna 15 tahun qamari. Wa bi tamami 15 sanatan. Anda baca laju-laju dalam tu. Qamariyatan tahdidiyatan. Qamariyah maksudnya bulan lah. Tahun ikut tahun hijrah, kan. Kita ikut bulan, bukan ikut matahari Masihi. Lepas tu 15 tu 15 lebih kurang ke ataupun 15 secara tepat. Tahdidiyatan 15 tahun secara tepat, fi zakari wal unsa, bagi laki-laki dan perempuan. Jadi alamat yang pertama ni alamat untuk laki-laki dan juga perempuan. Itu 15 tahun. Ba'd dan fisali jami'il badan, selepas terpisahnya keseluruhan badan dia daripada rahim ibu dia dah terkeluar tu. Okey. Dah terkeluar semua, dah tercerai dah seluruhan badannya daripada rahim ibu dia. Okey, itu kita kata bermula kiraan tu. Kiraan masa tu. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala aradani Rasulullah SAW yauma Uhud fil qital wa ana ibnu 14 sanah falam yujizni wa aradani yaumal khandaq wa ana ibnu 15 sanah fa ajazani. Jadi apa ni Abu Sayyidina Muhammad, hadis daripada Ibnu Umar lah, dia cerita sendiri. Jadi Rasulullah SAW aradani maksudnya ikhtabarani, dia periksa dia. Rasulullah periksa Ibnu Umar ni. Yang ni adakah dia tu dah sesuai dah untuk ikut pergi berperang ataupun belum. Itu maksud dia lah. Aradani Rasulullah SAW yauma Uhud, pada hari Uhud fil qital. Waktu tu dia kata dia umur 14 tahun. Jadi falam yujizni. Maksudnya dia Rasulullah tak membenarkan dia dan tak mengizinkan dia. Sebab dia lihat dia masih lagi kecil. Tapi pada peperangan Khandaq, Rasulullah sekali lagi periksa dia. Aradani yaumal Khandaq, waktu tu dia kata wa ana ibnu 15 sanah, aku umur 15 tahun. Fa ajazani, dan Rasulullah ijazahkan, maksudnya bagi izin dan menerima dia. Baik. Wa fi riwayah falam yujizni wa lam yarani balaghtu. Au bil ihtilam, ataupun dengan sebab ihtilam, mimpi, maksudnya keluar mani lah. Yang ni pun bagi laki-laki dan perempuan, fi zakari wal unsa litis insinin qamariyah takribiyah wal murad bil ihtilam al imna. Dan masalah ihtilam ni dia bermula daripada 9 tahun lah. Keluar mani itu bermula daripada 9 tahun. Kalau sebelum 9 tahun tu keluar mani tak dikira. Dan 9 tahun di sini pula samalah 9 tahun qamariyah, kebulan hijrah, dan takribiyah. Dia bukan secara tetap, dia lebih kurang. Maknanya dimaafkan kurang daripada 16 hari. Sebelum sampai 9 tahun tu ada lagi 15 hari. Kan nak sampai umur 9 tahun. Jadi kurang daripada 16 lah. Keluar mani waktu tu. Maka dikira mani tersebut, diambil iktibar lah, dia tu dah baligh.
Lepas tu dia baca hadis yang kita dah baca sebelum ni, rufi'al qalam an salasatin anin naim hatta yastayqiz, sampailah akhir. Dan yang ketiga, au bil haid fil mar'ah, atau dengan sebab haid pada perempuan. Ini khusus, alamat khusus bagi perempuan. Dan ini pun sama jugalah, bermula daripada umur 9 tahun. Mula pada umur 9 tahun yang kita boleh iktibarkan darah tu darah haid. Kalaulah sebelum 9 tahun tu keluar darah, kita tak iktibarkan darah tu darah haid. Kemudian 9 tahun ni lebih kurang ke secara tepat? Lebih kurang juga. 9 tahun Qamariah juga, dan dia lebih kurang. Maksudnya dimaafkan kurang daripada 16 hari sebelum sampai umur 9 tahun. Maksudnya sebelum 16 hari, kurang daripada 16 hari sebelum sampai umur 9 tahun, keluar darah. Dan darah tu cukup sehari semalam, dan tak lebih 15 hari 15 malam, kan? Jadi darah tu kita hukumkan darah haid. Kemudian wa ujratu man yu'allimuhu hadza fi malihi. Ni kalau orang tanya pula, duit yuran, kalau katalah ayah dia tak mampu nak ajar anak, kan? Jadi apa solusi dia? Bagi hantar ke tempat lain lah, kan? Hantar kat guru lah, kan? Lepas tu nak ajak anak apa semua tu, ilmu-ilmu yang lain, Quran apa semua, kan? Jadi nak hantar anak sekolah. Jadi sekarang ni yuran tu, duit tu, tanggungjawab siapa? Daripada duit siapa? Daripada duit ayah ke ataupun duit anak? Jadi kata musannif, wa ujratu man yu'allimuhu hadza fi malihi. Dan ujrah, kita kata apa bahasa Melayu dia? Ujrah. Bahasa Melayu apa? Tolong saya. Upah. Upah lah, kan? Upah orang yang mengajarkan anak tadi tu daripada harta dia. Harta budak tu lah. Daripada harta budak. Kalau budak tu ada harta. Itu kalau kita ikut hukum. Tapi biasanya mak ayah tak ambil dah duit anak. Tapi kita nak kata ngaji dalam kitab, upah orang yang mengajar budak tu adalah daripada harta budak tu. Jadi kalau nak ikut hukum mak ayah, kan, ayah boleh dia ambil duit anak tu, kan? Orang duk bagi duit anak, apa tu kat anak, contohnya hari raya, kan? Dapat duit banyak, 14,000. Berapa ribu dapat? Bilal. Dapat banyak duit, kan? Jadi nak guna dia punya anak dia punya duit untuk bayar upah mengajar anak dia tu. Boleh, tak menjadi masalah. Itu untuk apa ni, dan memang boleh kita gunakan, bukan untuk tu saja, dan untuk benda-benda yang lain. Yang penting untuk maslahah anak tu lah. Ni kalau masalah budak tu ada duit. Fa illam yakun lahu mal, maka jika tiada baginya harta, budak tu tak ada duit. Ikutlah, ada orang kaya, ada budak yang kaya, ada budak yang tak kaya, kan? Fa'alaman, kalau budak tu tak ada duit, fa'alaman tajibu alaihi nafaqatuhu, maka dia bertanggungjawab tu atas orang yang wajib nafaqah, wajib bagi nafaqah ke atas budak tersebut. Jadi ayah wajib bagi nafaqah dekat anak tu. Jadi ayah lah, kan, dia lah yang kena keluarkan duit untuk bayar upah pengajian anak tersebut. Jadi dalam syarah tu dia sebut wa ujratu man yu'allimuhu ay as-sabi, upah orang yang mengajak budak anak tadi tu, budak tu, fi malihi ay fi mali sabi in kana lahu mal, jika dia ada harta. Dan wajib keluarkan duit tu, wajib keluarkan duit budak tu dari ke atas wali lah. Wali yang akan keluarkan duit tersebut. Budak tu tak boleh lah nak keluar, dia pun tak pun nak cerdik lagi, tak reti pakai duit lagi.
Patu fa illam yakul lahu malun fa ala man tajibu alaihi nafaqatuhu fatajibu alal ab wa in ala ayah ataupun atuk ke. Patu kalau tak ada mak ataupun nenek ke. Wallahu taala a'lam. Abu Jairimi tu ada sikit lagi tu, dia kata qala Abu Jairimi rahimahullah wa mu'natu ta'limihim li fardin aw naflin. Dia bukan untuk fardu je, hatta yang sunat. Kan? Mu'nah perbelanjaan, mengajak anak-anak tu bagi perkara fardu ataupun sunat fi malihim, pada harta mereka. Mula sekali harta anak tu. Lepas tu summa abaihim, ayah. Summa ummahatihim, mak pula. Summa baitul mal, berpindah kepada baitul mal. Summa aghni, kalau baitul mal pun tak ada duit, summa aghniya'il muslimin. Kemudian tanggungjawab tu ke atas orang-orang kaya daripada kalangan orang Islam. Wallahu taala alam. Itulah sebuah sikit untuk malam ni. Jadi kita akan masuk faslun wa syurutus salati sittatun. Ambil masa sikitlah malam ni. Afwan. Subhanakallah bihamdi syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.